Okey, untuk hijau awak minggu ni, siapkan dalam minggu ni dah. Kita tak boleh lewat-lewat dah, tak boleh lambat-lambat. Okey, kalau buka buku teks, tengok muka surat 39. Buku teks muka surat 39. Awak kena sediakan, pertama sekali, awak kena sediakan dua jenis borang ni dah. Pertama, kita panggil borang keperluan kajian pelanggan. Kajian keperluan pelanggan, so lagi projek brief. Dua ni dulu saya nak awak sedia minggu ni. Sebab awak pilih dah partner, awak nak buat dengan siapa. Jadi awak boleh discuss lah, boleh bincang. WhatsApp kau, telefon kau, terpulang lah. Okey, bincang lagu mana, tengok dulu apa ada dalam borang kajian keperluan pelanggan ni, apa ada projek brief dah. Cikgu tegas dulu. Okey, dalam borang kajian keperluan pelanggan ataupun kita panggil BKKP. BKKP ni adalah borang yang dihasilkan untuk kita memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Jadi gapo dia kita nak penuhi kehendak gapo kita nak pelanggan nak. Kita kena tahulah kehendak pelanggan tu dulu. Jadi borang ni dia perumpamaan macam awak pergi temu ramah pelanggan. Awak tanya pelanggan ni tentang satu produk. Produk gapo dia? Pelanggan tu tak puas hati pasal produk tu. Jadi dia duk oyak terang ni pasal seberingkas pasal produk tu, dan sedikit maklumat ringkaslah pasal produk tu awak letakkan dalam borang ni. Borang kajian keperluan pelanggan ni. Okey, pertama dalam borang ni kena ada apa? Ada maklumat pelanggan. Maklumat pelanggan. Lepas tu ada latar belakang produk. Lepas tu kena ada penambahbaikan. Okey, maklumat pelanggan. Maklumat pelanggan ni macam biasalah, nama dia, nama lengkap, jantina, umur dia berapa, pekerjaan dan latar belakang ekonomi dia. Latar belakang ekonomi ni macam pendapatan dia lah, berapa ribu. Sebab gapo kita nak tulis benda ni dalam ni? Sebab kita nak tahu kumpulan sasaran kita ni siapa. Jadi kalau kita nak buat produk kita tu dengan harga mahal, contoh nak buat meja, ada kipas, boleh geruk sendiri pakai remote control macam tu, mestilah harga mahal. Harga mahal takkanlah sasaran awak ni adalah orang yang kerja biasa. Awak kerja gaji 1,000 lebih kau. Tak boleh lah. Jadi awak kena cari sasaran gaji 2,000, 3,000 ke atas. 2,000, 3,000 ke atas ni lah awak nyatakan dalam borang ni. Latar belakang ekonomi dia ni, pendapatan dia berapa ni. Okey, kemudian latar belakang produk. Latar belakang produk ni beberapa faktor sebelum membeli satu produk. Latar belakang ni macam jenama gapo. Contoh jam, jenama minggu macam tu deh. Kegunaan dia gapo untuk melihat masa. Kebaikan dia gapo? Dapat melihat masa. Dapat melihat nombor dengan jelas ke apa dah. Kelemahan ke apa? Kelemahan kalau waktu gelap dia tak ada lampu. Contoh tak nyala lampu. Siapa pengeluar produk kena tahulah. Bukanlah maknanya awak kena cari maklumat tu biar tepat. Maklumat ni awak boleh reka sendiri je sebenarnya. Reka sendiri asalkan logik. Janganlah awak letak macam maklumat pelanggan ni awak letak cikgu tapi awak letak gaji 500. Tu pun tak logik. Kemudian lagi awak tengok produk awak tu sasaran awak siapa. Kalau sasaran tu kepada guru-guru, carilah pelanggan kerja cikgu. Kalau sasaran awak nak buat produk berdasarkan hidroponik, aquaponik, mestilah petani deh. Jadi petani tu awak carilah sasaran awak tu hok kerja sebagai apa, usahawan ko, petani ko gapolah. Okey, penambahbaikan. Penambahbaikan ni selepas awak kena pasti pandangan pelanggan ni. Pandangan pelanggan dari segi apa? Reka bentuk. Pelanggan pun hati ke reka bentuk. Contoh dia kata reka bentuk ni 4 segi. Tak usah bentuk 4 segi. Dia nak bentuk macam bujur-bujur ke. Tak usah bentuk tajam-tajam. Takut jadi luka. Ataupun dia tak usah reka bentuk daripada warna curuh-curuh nak warna gelap-gelap sebab sasaran kita mungkin pelanggan lelaki. Yang lelaki tak usah warna curuh-curuh, warna pink kau tak usah. Contoh deh. Ataupun dari segi reka bentuk dia tak usah saiz besar. Dia nak kalau boleh nak buat saiz lagi kecil. Gitu je lah. Ringin, boleh bawa, boleh lipat-lipat masuk dalam poket kau. Macam-macam lah. Okey, lepas tu perkhidmatan kau. Kod dia komen perkhidmatan. Beli donat berbual supik kau orang je. Dia tak usah lagu tu. Habis melekat. Kasih. Kurma.
Lepas tu kelemahan produk lain ke apa kelemahan produk sedia ada di pasaran. Jadi berdasarkan pandangan dan kelemahan ni lah awak buat penambahbaikan. Penambahbaikan ni lah awak buat dekat produk awak beli barang, kerak kayu ke apa buat deh. Lepas tu lepas awak tahu dah serba-serbi ni ke dia kena ada, baru kita tengok ni muka surat 40. Ni contoh borang kajian keperluan pelanggan BKKP kita panggil ni contoh bahagian A, maklumat pelanggan ada nama, jantina, nombor telefon. Awak cuma tiru je hak ni, awak ubah dekat nama ke apa, nombor telefon ni rekod-rekod lah. Alamat, tempat beli belah ni maknanya tempat dia tu shopping mana. Okey, jadi awak tahu dah sasaran pelanggan hijau lagu ni suka membeli belah mana. Takkan awak nak letak barang awak dekat kedai runcit kampung. Tak ada orang beli dah. Okey. Email pendapatan berapa? Okey, tanggungan tiada. Berkeluarga ya ke tidak? Kekerapan membeli selama berapa kali sebulan? Ni kita kena tahu sebab potensi dia untuk pergi kedai banyak kali. Okey. Ini jumlah perbelanjaan. Ni hak dia belanja dalam sebulan tu berapa? Kalau dia 500 ke atas, maknanya dia suka shopping. Bila suka shopping, sasaran awak boleh buat lah. Barang ni mahal sikit, berkualiti ke gana. Okey, untuk bahagian B, latar belakang produk yang digunakan sekarang, nama produk yang digunakan, gapo deh. Dan ni nama produk hang ada dah lah ni, bukan hang awak buat deh, hang ada dah. Tulis je, ringkas ikut awak lah. Berus kasut ke, donat. Donat gula, contoh donat bergula, contoh. Ciri-ciri produk yang digunakan, berus kasut kayu dengan bulu sintetik. Ini secara ringkas. Kalau macam donat, awak buatlah donat atas ni nama donat deh. Ciri produk awak boleh tulis berbentuk bulat, ditabur dengan gula. Gitu je. Deh. Contoh ke apa? Kotak pensel. Tulis sini. Bag pensel ataupun kotak pensel. Lepas tu dia ciri produk diperbuat daripada plastik berbentuk empat segi. Ringkas gitu je. Mengapa produk ini digunakan? Ni fungsi dia dulu. Apa orang beli berkasut ni? Untuk gapo? Untuk gelap kasut. Apa orang beli kotak pensel? Untuk simpan pensel, untuk simpan alat tulis. Kemudian kebaikan produk sedia ada. Maknanya produk tu kalau orang lain nak cipta dia tu mesti ada dah dia punya kelebihan. Kebaikan dia boleh menggelap kasut, boleh menyimpan alat tulis. Ni irah-irah lah mengapakah produk digunakan dan kebaikan ni. Lebih kurang je lah dia punya ayat dia tu. Kelemahan. Kelemahan ni lah saya nak. Okey, kelemahan ni lah saya nak. Kelemahan ni lah saya nak awak fokus ni. Jadi saya nak contoh kalau awak nak buat big pencil lepas tu awak nak letak tali tu. Big pencil yang ada di pasaran lah ni tak ada tali, semua saiz-saiz kecil pergi tangan gitu pun dah lebih ni. Mak lolok maknanya pelanggan awak ni pun royak. Nak bawa big pencil ni tak ada tali payah, kena kepit bawah tiuk, kena bawa tangan. Jadi nak pergi tu kalau ada gapo-gapo dia kejatuh, mudah jatuh ni. Apa tulislah yang pertama kepada tu tiada tali untuk disangkut pada bahu ataupun contoh melenguhkan tangan untuk memegang kotak pensel, macam-macam lah. Jadi yang kedua, kotak pensel berbentuk empat segi tadi, bentuk kotak pensel agak berbahaya kepada kanak-kanak. Kalau bentuk empat segi kadang orang luar katok-katok cocok-cocok jadi sakit. Jadi awak nak buat nak tukar hak tu lah contoh deh. Lepas tu nak letak apa? Contoh lagi, kotak pensel ni kelemahan dia awak tak boleh cari alat tulis dalam gelap. Jadi buatlah ayat bahasa Melayu molek lah. So ayat tadi tutup Kelantan deh. Jadi bahagian C ni bahagian penambahbaikan ni, apakah penambahbaikan yang perlu ada pada produk yang akan dihasilkan? Bahagian C ni adalah cadangan awak untuk atasi kelemahan dekat atas ni. Kalau dekat atas ni awak tulis kelemahan dia 2, maknanya bawah ni pun mesti ada 2. Penambahbaikan. Janganlah atas ni ada 3, bawah ni ada 2. Maknanya awak tu tak boleh menyelesaikan masalah. Jadi memanglah contohlah awak beli produk tu sebenarnya ada 10 cikgu kelemahan. Janganlah 10 tu. 10 tu boleh dah awak buat. Kalau rasa awak tak boleh buat 10, awak tulis je berapa awak boleh mampu buat untuk atasi tu. Dan kalau boleh
kelemahan produk awak ni dengan penambahbaikan ni biar ada kaitan lah dengan teknologi yang awak pilih tu. Contoh awak pilih teknologi fashion ni, teknologi fashion mesti ada berkaitan dengan cantuman. Awak nak catung tali kain dengan big pencil supaya jadi ada tali. Awak pun jahit kata tali tu biar lekat di big pencil. Maknanya ada teknologi fashion situ. Lepas tu awak nak bubur lapu sebab tak boleh buka dalam gelap. Jadi awak cadangi suruh bubur lapu. Jadi bubur lapu tu adalah teknologi elektrik. Jadi kalau boleh lah tulislah benda-benda berkaitan dengan teknologi awak. Janganlah nanti awak tulis warna kotak pensel yang tidak menarik. Penambahbaikan mengecat kotak pensel dengan warna yang menarik. Itu tak ada kaitan dengan teknologi awak. Memanglah tu salah satu kelemahan deh. Tapi saya nak penambahbaikan sini ada kaitan dengan teknologi awak. Jadi bila saya baca borang awak ni saya tahu dah. Dia ni pilih reka bentuk fashion. Ni dia pilih reka bentuk elektrik. Jadi cukup dah dua. Saya boleh beri markah dah situ. Kalau tak awak tulis tu jenis tak ada kaitan, saya pun akan jadi tertanya-tanya. Mungkin saya jadi salah faham. Saya pun akan kata dia ni pilih tak cukup teknologi. Jadi tak boleh lah. Okey, kemudian bahagian D. Bahagian D ni maklumat tambahan pelanggan. Kalau ada, tulis. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau boleh tulislah bilangan kasut yang anda miliki. Maknanya kita nak tahu dia tu suka ke tak membeli barang ini. Contoh kotak pensel dia ada berapa? 10. Berhina dia buat kotak pensel. Maknanya hobi dia. Maknanya ada sasaran lah kita boleh jual lah ke dia deh. Jenis bahan material ke apa? Plastik, besi. Tulis je lah. Kekerapan menggilat kasut. Ataupun boleh buat sini. Kekerapan menggunakan kotak pensel. Mingguan ke setiap hari. Kalau cikgu setiap hari lah dia guna. Dia nak menguping dia, marker dia ke deh. Kalau petani contoh tak kena guna kotak pensel setiap hari ya, mungkin bulanan. Masa dia nak buat kira-kira ke dia carilah kotak pensel dia. Okey, ni untuk borang kajian keperluan pelanggan deh. Minggu ni buat ni dulu. Projek brief ni nanti saya tulis semula apa dia projek brief. Saya buat sosok dulu, saya takut awak tak faham. Ni minta tolong buat juga, siapkan juga minggu ni. Okey, kalau tak faham boleh tanya saya lah. Okey, yang lain-lain awak boleh baca saja dulu. Okey, kemudian model fungsi ni nanti kena buat juga ni kalau boleh ni. Model fungsi ni payah juga ni nak terang ni. Saya kena tolong ke apa ni. Okey, kemudian ni projek brief deh. Ni projek brief. Projek brief ni adalah penyelesaian masalah pada produk awak. Ni contoh. Beg biasa 4 segi lagu ni. Tak ada poket. Lepas tu susah nak bubuh barang kecil-kecil. Semua benda nak kena bubuh dalam ni belakang. Lepas tu dia tak ada tempat tutup dia tu. Jadi maknanya dia ada risiko lah benda tu boleh terbuka deh. Jadi dia buatlah cadangan, dia letak poket, lepas tu dia ubah sikit reka bentuk dia tu so jadi menarik. Lepas tu dia letak kacing. Jadi mudahlah nak tutup beg awak tu. Okey, ni contoh projek brief deh. Projek brief yang telah dilengkapkan. Contoh dia tajuk ni. Okey, tajuk ni adalah tajuk awak lah. Penggilat kasut magic. Tajuk produk awak, bukan produk asal. Jadi awak hanya isi sahaja kriteria ni berdasarkan produk awak nak buat. Contoh ada fungsi. Ni yang senang ni awak boleh buat sendiri. Persembahan ni adalah bagaimana awak nak persembahkan dia. Pelbagai warna ke, pelbagai saiz ke. Okey, tujuan pasaran, siapa yang menggunakan dia? Cikgu, pelajar sekolah. Contoh. Siapakah pesaing yang wujud? Ada pesaing tapi tidak menarik. Pelanggan bagaimanakah yang menggunakan produk ini? Semua pekerja pejabat, guru, murid sekolah. Okey. Awak boleh tukar-tukarlah, ubah-ubah sikit ayat dia. Okey, jumlah yang diperlukan untuk fasa pertama. Yang ni pun awak rekod juga. Okey, janganlah sekali 5 unit, buatlah banyak sikit, 100 ke 50 ke deh. Okey, style dan gaya. Okey, bagaimana reka bentuk produk ini? Menggabungkan bentuk geometri bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana saja. Biar sesuai lah penerangan awak dengan produk awak. Awak kena ada dah dalam kepala awak tu deh. Awak lakar-lakar sikit. Lagu mana produk awak baru boleh tulis ayat ni. Adakah reka bentuk ini mendapat pasaran? Sudah semestinya. Jangan ayat tidak mendapat. Kualiti pembuatan berkualiti tinggi. Produk tidak memerlukan ruang yang penyimpanan yang besar. Okay, kos ni awak andaikan sahaja dulu deh. Agak-agak dulu. Maknanya awak bandinglah kalau produk asal dalam RM36, awak buat 35. Tak tinggal jauh. Jangka masa produk, maknanya awak nak siapkan 100 unit ni tadi dalam masa berapa minggu. Tempoh 22 minggu waktu bekerja. Okey. Boleh dah. Tu dulu. Awak siapkan dua. Awak buat siapkan ni. Projek brief. Dengan awak siapkan borang keperluan pelanggan ni tadi.
Okey, ni. Okey, mau tak siap dua ni. Ada apa-apa boleh mesej itu.